Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua stokis, pengedar, ejen dan dropship Sawana. Apa khabar semua? Sihat? Moga-moga Allah Ta'ala memberikan kesihatan yang terbaik pada anda semua pada hari ini, pada malam ini. Malam! Wow, tepukan untuk anda semua. Yes! Siapa nak kaya dan berjaya kata yes! Wah, tak dengar tu. Sekali lagi, siapa nak kaya dan berjaya kata yes! Wow, sekali lagi kuat dan kuat. Aku nak kaya dan berjaya. Kata yes. Wow, tepukan pada anda semua. Bagus. Good job. Okay. So pada malam ini Alhamdulillah kita berkesempatan lagi untuk sama-sama dengan saya dalam siri Talk with CEO. Mudah-mudahan memberikan semangat kepada anda semua stokis, pengedar, ejen dan dropshipper supaya sama-sama dapat teruskan lagi perjuangan kita dalam bisnes ekonomi umat Islam ini. Semangat mak kilau pada malam ini, insya-Allah. Fenomena yang berlaku sekarang, bagaimana filem mak kilau menjadi fenomena yang hangat sekarang ini. Semua orang kepawagam untuk melihat semangat perjuangan yang sepatutnya kita daripada dulu perlu diingatkan, perlu dibakar, perlu diberikan penerangan yang sebaiknya tentang tokoh-tokoh yang sepatut menjadi pujaan, idola kepada semua anak-anak muda kita pada hari ini. Tapi sayang, idola ikutan anak-anak muda sekarang bukanlah tokoh-tokoh ini, bahkan orang-orang barat yang tak tahu mana akhlak mereka. Ini sepatutnya perlu kita tangani dengan baik. Kita kena tonjolkan sentiasa tokoh-tokoh ini, tokoh-tokoh orang yang berakhlak baik, orang yang boleh bawa kita dunia dan sampai ke akhirat. Okey, so saya harap semua stokis jadikan semangat mak kilau itu sebagai salah satu pembakar semangat anda untuk terus memperjuangkan produk Muslim ini, seperti mana mak kilau, seperti mana Tok Paloh, Tok Kupaloh, seperti mana Abdul Rahman Limbung, seperti mana Tok Janggut. Mereka memperjuangkan untuk mempertahankan hak mereka. Bila British naikkan cukai dan sebagainya, mereka-mereka inilah yang bangkit memperjuangkan nasib umat Islam, Melayu Muslim di tanah Melayu ni supaya tidak ditindas. Tapi itu peranan mereka pada masa itu. Bangkit untuk menentang penindasan tadi. Kan? Kita bangkit daripada kita dicengkam, dimomokkan dengan produk orang bukan Islam, kepada kita perjuangkan produk orang Islam supaya orang Islam boleh beli. Jangan sampai bila-bila kita ditindas dengan tak adanya produk. Kan, macam kita kata Koko, daripada dulu sampai sekarang hanya ada Milo, Vico sekejap, Ovaltine sekejap, tak ada yang orang Islam. So ini perjuangan kawan-kawan, stokis dan sampai ke dropship. Inilah perjuangan mak kilau yang kita kena gilap, kita kena bakar, kita kena nyalakan dalam diri kita bahawa semangat itu akan berterusan sampai bila-bila. Kalau dia sanggup bersusah payah kerana nak mempertahankan hak orang Melayu Muslim tadi, kan, daripada dikenakan cukai oleh British, oleh pembesar-pembesar yang tak sepatutnya, kita pun sama. Patutnya kena bangkit dalam menyebarluaskan produk Muslim ini supaya semua orang Muslim terutamanya dapat guna dan akhirnya akan balik kepada orang Islam. Pasal antara big why saya yang pertama kenapa saya keluarkan produk Sawana ni daripada dulu adalah kerana saya melihat sendiri apabila kawan-kawan yang buat tahfiz, yang buat anak sekolah anak yatim, pondok-pondok orang tua, pondok-pondok pengajian selalu datang pada kita minta bantuan. Kan? Hari-hari sampai ke saat ini, hari-hari. Jadi apa yang saya dapat ialah, adakah Nestle, Milo akan bantu mereka ini? Adakah 10 orang yang terkaya di Malaysia daripada Robot Corp sampai ke hujungnya, Vincent Tan, kan, Gohtong, semua ni akan bantu pondok-pondok dan tahfiz-tahfiz ini ke? Persoalan yang saya tanya pada Herman, diri saya, jawapannya adalah tidak. Mereka ni tak akan beri pada kita, tim, kawan-kawan. Kita yang kena usahakan, kitalah kena bangkit, jadi usahawan yang berjaya, yang kaya, supaya kita boleh bantu tadi sekolah-sekolah, pondok dan sebagainya, dengan menyebarluaskan produk Muslim ni lah. Saya tanya pada anda, kalau anda tak buat, siapa lagi nak buat? Anda akan merintih, bersedih dengan golongan dulu tak buat. Kan? Kalau kita tak buat sekarang, anak cucu pun akan bersedih sama. Oh, kenapa tok aku tak buat? Akan berulang fenomena yang sama. Kan?
So mulakan, stokis, pengedar, anda dah ada kerja tetap, tak apa, teruskan kerja itu. Dalam masa yang sama, sebarluaskan di kalangan adik-beradik, di kalangan sepupu anda, bapa saudara, kawan-kawan sepejabat, kawan-kawan satu taman, sekampung, supaya orang Islam boleh menguasai balik. Kerana anda yakin, kalau anda tak bantu produk Muslim ni untuk disebarluaskan, nescaya tak adalah pondok-pondok, sekolah-sekolah ni akan dibantu oleh orang Islam. Tak ada. Kan? Kita percaya yakin, walaupun terpaksa sebut nama, Nestle, Robocop, Gohtong, Vincent Tan, insan-insan ni, maaf katalah, mereka mesti nak menolong bangsa mereka. Takkan dia nak tolong bangsa kita? Kan? Yang akan menolong bangsa kita siapa? Kita lah. Stokis lah, pengedar lah, ejen. Tak payah tanya orang lain, tanya diri masing-masing. Apa peranan aku dalam nak berjuang, memperjeballuaskan produk Muslim ini supaya boleh kembali kepada orang Islam? Persoalan tu tanya pada diri kita, tak payah tuding pada orang lain. Kita hanya menyalahkan orang. Itu tak kena, ini tak kena. Produk ini lemah, tak ada kualiti lah apa semua. Kita sama-sama perbaikilah. Kan? Kelemahan tetap ada. Kita sendiri pun banyak kelemahan yang ada. Kalau kita korek satu persatu. Sebab tu kita tunjuk satu, 4 tu, 3 tu balik pada kita sebenarnya. Kita kena koreksi diri kita balik. Apakah peranan kita? Dengan semangat Mak Kilau tadi, dia memperjuangkan untuk menentang British pada zaman tu. Itu peranan yang dia ada pada masa tu. Tok Janggut digantung, kepala ke bawah, kaki ke atas. Pengkhianatnya siapa? Orang Melayu kita lah. Orang Muslim. Dalam dia menentang cukai yang dikenakan terlalu tinggi kepada rakyat. Melalui tali barut orang Melayu juga. Yang tangkap Tok Janggut pun Melayu. Inilah sikapnya. Dan inilah kita hadapi sekarang. Nak jual produk Muslim, orang Muslim sendiri tak percaya. Tak ada harapan lah. Produk ya ke tak ya ni, sedap ke tak sedap. Patutnya sebagai orang Muslim, orang Melayu, sokonglah dulu, bantulah dulu. Ada kelemahan kita baiki. Bukan kita melemahkan satu sama lain. Kan, inilah semangat kita kena ambil daripada perjuangan tok-tok kita yang lalu. Tengok cerita Mak Kilau, buat pada diri kita. Sematkan dalam diri kita apa yang perlu kita bangkit dengan semangat perjuangan Mak Kilau tadi. Dia sanggup dengan peranannya untuk mempertahankan kezaliman. Kita pula berperanan untuk sebarluaskan produk orang Muslim bangsa. Kita yakin akhirnya bila orang membeli, kita dapat bayar zakat, kita dapat sedekah dengan hasil-hasil tadi untuk pulangkan kepada orang Islam balik. Ulama' sebut orang kaya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara berinfak, suka memberi. Orang kaya yang bersyukur lebih afdal, lebih baik daripada orang miskin yang sabar. Majoriti ulama menyebut seumpama itu. Orang kaya yang bersyukur kepada Allah lebih baik daripada orang miskin yang sabar dengan ujian. Menunjukkan perlunya orang kaya-kaya ni supaya boleh bantu orang Islam balik. Masjid, untuk banner masjid, untuk sebarluaskan dakwah Islam memerlukan duit. Bayar pada orang, nak bergerak. Semua ini perlukan dana hasil daripada zakat yang kita keluarkan, sedekah yang kita berikan. Jadi jom sama-sama semua pengedar, ejen bangkit pada malam ini dengan semangat Mak Kilau, semangat Tok Janggut, Tok Kupaloh, semangat Abdul Rahman Limbong. Sebagai anak cucu mereka, kita bangkit pada malam ini untuk menyatakan bahawa insya-Allah aku akan sebarkan produk Muslim ini. Tak kira Savana ke, tak kira produk Muslim mana pun, kita pastikan supaya orang Islam dapat hasil balik daripada orang Islam. Mereka berjuang dengan darah mereka untuk mempertahankan umat Islam pada masa itu. Kita ni memperjuangkan dengan cara berpeluh, masa, kan? Susah jumpa orang, itu saja. Tak adalah sampai darah kena keluar, tak ada. Kan? Perjuangan kita seumpama lebih mudah. Sepatutnya kita kena sedar peranan tadi untuk kita bangkit tanpa melihat ke belakang. Kenapa orang tak buat? Tak payah, tengok ke depan. Akulah yang kena memulakan, akulah kena teruskan perjuangan ini. So saya harap pada malam ini semangat Mak Kilau yang ada ni, yang membakar dan membara dalam jiwa kita pada hari ini, mereka berjuang untuk mempertahankan negara. Kita berjuang supaya produk Muslim ini akan sampai di setiap rumah orang Islam. Permulaan dulu. Ada 20 juta kawan-kawan. 20 juta orang Islam. Kalau ambil 10%, kita dapat 2 juta. 2 juta orang yang menggunakan. 10%. 90% orang Islam tak guna. 10% pun kita dah dapat 2 juta.
2 juta. 2 juta ni kita hampir boleh menguasai lah Malaysia ni untuk koko. Tapi sayangnya, kita masih tak lagi. Tapi tak mustahil. Tak mustahil kita boleh kuasai dengan sokongan anda. Anda yang ada di depan saya ni kena bangkit dan sokong, sebarluaskan di kalangan keluarga. Jomlah tukar produk minuman coklat anda kepada produk orang Islam. Kan, supaya kita boleh balik duit ni pada orang Islam. Nestle takkan bagilah pada orang Islam. Kan? Orang-orang kaya takkan bagi pada kita. So, peranan tu kita kena sebarluaskan. Buatlah. Kan, dalam grup. Kita minta dalam grup supaya postkan sale-sale untuk memberikan semangat. Jarang saya tengok. Kurang sangat. Kan? Daripada stoki sampai ke ejen kepada dropshipper. Mana gambar-gambar sale? Tujuan gambar sale tu memberikan semangat. Pasal anda perlukan pembakar semangat anda setiap hari. Nampak jual sale koko 1 pack. Orang ni pun tunjuk Alhamdulillah. Orang ni tunjuk Alhamdulillah dapat jual. Itu semua kan memberikan semangat. Pasal inilah circle yang kita cuba bina. Pasal orang yang nak berjaya, dia ada circle dia. Ada golongan dia. Orang yang nak kurus, masuk gym, kalau duduk di kalangan orang kaki, minum kedai kopi, tak jadi apa. Circle tu akan menjatuhkan anda. Akhirnya tak masuk gym, tak kurus. Tapi kalau anda duduk dalam golongan tu, orang yang bersemangat, angkat berat, kan, untuk berubah diri, insya-Allah circle tu akan membantu anda. Circle ni nombor 1. Circle ni kita cuba wujud dalam sawana. Dalam grup-grup, hidupkan, peranankan. Walaupun anda seorang guru, dapat jual 1 post kan, untuk beri semangat. Ya Allah, ini cara aku untuk sebar luar. Mudah-mudahan orang lain semangat. Circle. Suasana tu yang membina anda. Sebab tu ada cerita ulama' yang menasihatkan orang yang membunuh 99 orang tu. Kan, bila dinasihat oleh seorang lagi yang lain, dia bunuh pula seorang lagi, cukup 100. Ulama' menasihatkan dia, wahai pemuda, cara kamu nak berubah satu je. Kamu cari circle kamu. Kamu kena pindah dulu daripada tempat kamu. Pasal circle yang kamu duduk tu mendorong kamu buat jahat. Kamu kena pindah. Akhirnya pemuda tu pindah ke tempat lain. Dalam perjalanan tu mati. Allah Ta'ala dah kira pahala untuk dia. Ampunkan dosa. Menunjukkan circle ni penting. Siapa yang merangkumi, melingkungi kita tu akan membentuk diri kita. Kan? Kalau kita duduk dalam circle orang bisnes yang semangat nak perjuangkan supaya setiap orang Islam dapat keluarkan zakat. Rukun Islam yang keempat. Kan? Usahakan. Ni semua asnaf. Asnaf di Selangor saja 50,000. Di wilayah saja 48,000. Tak malukah kita sebagai orang Islam? Asnaf terlalu ramai, bertambah setiap tahun. Meniaga tanah. Kita kena tanya diri kita masing-masing. Herman kena tanya diri Herman. Anda semua kena tanya diri masing-masing. Kenapa tak usahakan asnaf dikurangkan seminimum mungkin? Sedangkan wa'atu zakah, wa'atu zakah, wa'atu zakah berulang kali disebut dalam Quran. Tapi apa peranan kita untuk kita berusaha dan mengeluarkan zakat? Bukannya mengeluar wa'atu zakah. Tak. Wa'atu. Berusaha sehingga kamu boleh keluar zakat. Mana peranan kita? Mana peranan stokis, pengedar? Kena buat daripada sekarang. Dalam grup circle yang kita cuba wujudkan, postkan gambar-gambar, kan, bagikan semangat. Anda sebar luas nombor telefon, cari ke tak cari lagi. Dan daripada nombor telefon pun dah ramai. Adik-beradik, saudara sepupu, kan, kawan-kawan, dah keluarkan belum? Dah WhatsApp mereka belum? Dah beritahu belum? Kat Facebook dah beritahu? WhatsApp status dah naikkan? Tanya diri kita masing-masing. Kan, kalau kita nak sebar luas, kita tak buat, macam mana usaha itu akan Allah Ta'ala bagi sesuatu kejayaan? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tuhan tidak akan mengubah nasib kamu satu bangsa, kaum, sehingga bangsa dan kaum itu bangkit untuk mengubah apa yang ada pada diri mereka. Kalau malas, ubah kepada rajin. Senaraikan cara kita nak mengubah sikap kita. Ialah pertama, kita kenal pasti apa kekuatan yang ada pada kita. First, kekuatan. Kekuatan kita, Alhamdulillah, kita rajin post FB. Bagus. Tingkatkan lagi. Belajarkan lagi. Kekuatan kita senaraikan. Apa dia? Rajin buat WhatsApp status. Okey. Buat aib cuma rajin. Alhamdulillah, tulis. Dan pertingkatkan lagi. Gandakan lagi. Cerita pada orang lain. Supaya orang lain boleh ikut. Kekurangannya apa? Malas. Bangun lewat. Tulis. Bangun lewat kena kunci jam lah. Supaya awal kan. Selalu lupa. Tulis. Tulis kat handset supaya mudah ingat. Cara kita nak atasi, lihat kekurangan. Apa kekurangan kita, atasi. Dan kita kena pastikan kekurangan itu bermula daripada pemikiran kita. Pemikiran kita macam mana? Ada kita sentiasa positif, nampak kita akan berjaya. InsyaAllah aku jadi jutawan untuk aku bantu orang Islam.
Pemikiran kita macam mana? Ke negatif je hari-hari. Hari-hari tak ada peluang lah. Lemah lah orang Islam. Tak ada orang nak guna dah. Tu negatif. Sedangkan orang 20 juta. 2 juta yang guna. Sekarang ni Savannah baru 50,000 je. Dengan 100,000 jauh lagi. Apatah lagi juta. Maknanya peluang tu terlalu besar. Ni tak ada orang nak beli dah lah. Orang tu dah beli. Tak. Banyak lagi. Terlalu banyak. 2 juta. 20 juta. Semua kita ambil 10% ada 2 juta. Pemikiran. Kemudian hati kita. Sentiasa maafkan orang ke tak? Yang berlapang dada tak? Ke serabut dengan masalah, ini masalah, itu masalah. Sentiasa bermasalah. 2. Yang ketiga, tindakan kita. Apa tindakan kita? Adakah kem dah beritahu, kem hari-hari pesan dalam grup, tolong buatlah. Punya semangatnya kem nak bagi pada anda sesuatu. Terima kasih pun tak kadang-kadang. Tak pernah sebut terima kasih bagi motivasi pagi pada hari ini. Mana jadi kita seorang yang bersyukur? Sebab tu Allah Ta'ala sebut wa qalilan min ibadiyasy syakur. Sikit orang bersyukur. Orang dah bagi pagi semangat pun tak pernah terima kasih pun kat bawah. Ucaplah terima kasih sebagai adab kita. Orang bagi semangat pada kita bukan untuk orang lain, untuk kita juga. Kan? Terima kasih. Orang bagi bahan marketing, terima kasih. Belajar untuk menghargai. Bawah jiwa kita bersih. Jiwa ini kotor pasal hasad dengki. Hari-hari nampak orang je salah. Kita langsung tak ada. Itu jadi masalah pada kita. Sebab tu kita nampak kesalahan orang je. Kita tak ada salah. Perbaiki. Tindakan kita dengan kita buat. Kem dah minta cuba buat. Dan terima kasih pada dia. Terima kasih banyak bantu saya untuk nampakkan saya nak berjaya. Terima kasih. Syukur pada orang. Kan? Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tak bersyukur pada manusia, dia tidak bersyukur pada Allah SWT sebenarnya. Nabi sebut, maka kamu tak bersyukur dengan kem, dengan semua tim-tim yang bantu anda untuk anda berjaya, anda tidak bersyukur dengan Allah yang telah mengutuskan orang ni untuk membantu anda. Tanya diri masing-masing, koreksi diri masing-masing. So saya harap pada malam ini, sedikit daripada saya sebagai CEO Savannah bermula. Saya Alhamdulillah untuk pengetahuan semua, ijazah daripada Universiti Al-Azhar Mesir, kan, bahagian pengajian Islam dan bahasa Arab, dan menyambung master di Universiti Melaya. Tak habis lagi, kan, untuk bagi peluang untuk bisnes dulu. InsyaAllah saya habiskan, kerana kawan-kawan saya kebanyakan majoriti semua yang pengetua akademik Islam pun kawan-kawan, pensyarah situ pun kawan-kawan. InsyaAllah kita habiskan. Tapi kita nak pastikan perjuangan ekonomi ni saya cuba isikan dulu, supaya saya boleh bantu orang Islam. Itu saja. Okey, mudah-mudahan saya harap anda semua akan berjaya. Saya doakan setiap hari, setiap malam kepada Allah SWT. Ya Allah, kau bantulah semua stokis, pengendar, ejen, dropship yang cuba menyebarluaskan produk Muslim ni. Pasal aku yakin mereka akan bantu balik kepada orang Islam. Kau bantu, kau mudah, kau bukalah hati manusia supaya manusia boleh menerima mereka, boleh permudahkan urusan mereka, dan mereka boleh membantu anak-anak, isteri, suami, mak ayah mereka dengan hasil daripada jualan Savannah bersama kita, insya-Allah. Itu saja daripada saya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lindungi anda semua, berikan semangat mak kilau. Di mana bumi dipijak, di situ langit kita junjung. Kita tukarkan kepada di mana bumi dipijak, di situ Savannah dijunjung. Patah sayap ku tongkatkan paruh, namun terbang tetap aku terbang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.